Salam sejahtera. Terima kasih karena menonton channel Nazilin Unity. Hari ini kita digemparkan lagi dengan satu lagi bukti kemenangan Pakatan Harapan dalam pilihan raya KKB. Kalau teksi dah turun sapot, memang menanglah perpaduan, menurut laporan di Harapan Daily. Kehadiran konvoi teksi bagi menunjukkan sokongan kepada calon DAP Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baharu diduga memberi petunjuk positif buat kerajaan perpaduan. Konvoi yang diketuai Gabungan Teksi Malaysia dilihat berkumpul pada hari penamaan calon semalam sambil membawa bendera Pakatan Harapan. Mereka turut membawa kain rentang yang tertulis Kami Gabungan Teksi Malaysia menyokong penuh kerajaan perpaduan di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia. Video dimuat naik salah seorang pemandu bernama Kamal Teksi berjaya menarik perhatian ramai yang menjangkakan sokongan kuat dari kumpulan itu bakal memberi tuah kepada kerajaan. Teksi turun sebagai calon kerajaan perpaduan. Teksi turun sokong calon kerajaan perpaduan. Katanya, terima kasih kepada semua yang sudi menyantuni kami, terutamanya YB Anthony Low. Wahai penduduk Kuala Kubu Baharu, jangan lakukan kesilapan. Ayuh undi calon kerajaan perpaduan, kata Kamal dalam caption video yang dimuat naik. Persatuan teksi-teksi memang sebelum ini terbuka menunjukkan sokongan kepada kerajaan perpaduan dalam beberapa siri pilihan raya. Kali ini ada yang beranggapan mereka dibayar. Namun disanggah Kamal yang memaklumkan mereka tidak pernah dibayar. Kau ingat kami tak bermaruah macam puak-puak kau ke walaun, kata Kamal pada satu komentar yang tertulis dapat duit. Kalau teksi dah sapot, memang menanglah, kata Haris. Abang teksi pun bersatu dan menilai bahawa PHBN Kerajaan Perpaduan adalah pilihan terbaik. Mantap, kata pengguna TikTok. Saudara-saudara sekalian, selain daripada itu, kita juga digemparkan dengan satu laporan tidak sia-sia jual menu rahma di vending machine. Peniaga terkejut mampu meraih RM14,000 sebulan. Rezeki tidak salah alamat. Begitulah nasib seorang peniaga nasi kukus yang tidak menyangka keputusannya menyertai program perniagaan di bawah inisiatif pendapatan rakyat IPR yang memberi pendapatan yang cukup lumayan buatnya. Muhammad Hermi Sahudin, 47 tahun, mampu meraih jualan melebihi RM14,000 sebulan melalui perniagaan makanan di mesin layan diri atau vending machine. Lebih menggembirakan, dia kini tidak lagi dibelenggu masalah pendapatan tidak menentu seperti dialami sebelum menyertai program IPR kategori inisiatif usahawan makanan insan yang diperkenalkan Kerajaan Madani melalui Kementerian Ekonomi pada Mac tahun lalu. Lapor bernama bapa 4 anak perempuan itu sebelum ini hanya berniaga kecil-kecilan dengan membuka gerai di tepi jalan di kawasan Fasa 3 Bandar Puncak Alam, selain mengambil tempahan makanan untuk majlis kerayaan di kawasan sekitar. Menurutnya, dengan pelbagai cabaran dihadapi seperti faktor cuaca, makanan tidak habis dijual selain perlu menutup kedai untuk membawa seorang anaknya yang juga orang kurang upaya bertemu dokter. Kerja keras yang dilakukannya hanya mampu meraih jualan tidak sampai RM8,000 sebulan. Perniagaan kami sebelum ini memang banyak cabaran dengan pendapatan boleh terjejas bila-bila masa sahaja, katanya. Ada ketika makanan langsung tidak boleh dijual, terutama ketika hujan lebat, menyebabkan modal dan makanan pada hari itu kadangkala hangus begitu saja, katanya. Saya juga mempunyai anak OKU berusia 9 tahun yang masih memerlukan perhatian dan jagaan penuh. Jika ada temu janji dengan doktor, memang saya dan isteri tak boleh berniaga. Jadi tidak ada pendapatan untuk kami pada hari itu, katanya.
Muhammad Hermi dan isteri Fadilah Hanum 47 mengusahakan perniagaan makanan dari mesin layan diri di Kolej Angsana II, Universiti Teknologi Mara, Cawangan Selangor, Kampus Puncak Alam. Mereka menyifatkan penyertaan dalam program IPR sebagai tidak sia-sia, malah tidak perlu mengeluarkan modal untuk penyediaan makanan dan bayaran sewa kerana kos itu ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan bagi tempoh 2 tahun. Antara makanan dijual menerusi mesin layan diri itu adalah nasi lemak ayam goreng, nasi lemak pandan, roti kebab, daging, roti sosis gulung, set bobola daging, popcorn ayam dan nasi ayam pedas yang kesemuanya dimasak sendiri mereka berdua. Semua makanan ini dijual pada harga RM2 hingga RM5. Bagi mengekalkan kualiti dan rasa, menu akan ditukar atau ditambah setiap 6 jam dalam tempoh sehari. Ini bermakna program IPR bukan saja memberi manfaat pada usahawan, malah memberi pilihan kepada orang ramai untuk membeli makanan siap masak pada harga berpatutan dan murah, kata beliau lagi, yang sambil berterima kasih kepada kerajaan kerana menyediakan inisiatif yang menguntungkan rakyat. Katanya, dia kini boleh memperuntukkan lebih banyak masa bersama keluarga kerana perniagaan itu boleh dipantau dari jauh menerusi aplikasi khas untuk mengetahui status stok makanan atau jika ada sebarang masalah teknikal terhadap mesin layan diri berkenan. Saya berasa cukup bertuah kerana dipilih menyertai program IPR daripada ribuan permohonan yang diterima kementerian. Pastinya program ini membuka prospek baru kepada usahawan kecil seperti saya menjana pendapatan sekaligus meningkatkan nilai jualan sedia ada, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, Fahmi Fadzil dan Kerajaan umum keputusan berkaitan dakwaan bina kasino. Kabinet akan bincang tindakan lanjut, kata Fahmi. Kerajaan akan membincang secara teliti berhubung laporan Bloomberg yang mendakwa Berjaya Corp Berhad B Corp sedang mengadakan perbincangan untuk menubuhkan sebuah resort kasino di Forest City di Johor bernilai AS 100 bilion bersamaan dengan RM477.60 bilion. Jurucakap kerajaan Fahmi berkata, tindakan selanjutnya terhadap laporan itu akan dibincang dalam mesyuarat kabinet esok. Ramai yang menjangkakan adakah kerajaan akan menyaman Bloomberg ini 1 trilion. Wah, ada yang mahu supaya Bloomberg dihajar habis-habisan. Mengenai isu Bloomberg, saya belum dapat maklumat terperinci. Kita ada jemaah menteri esok. Mungkin ada maklumat selepas itu, tapi setakat ini tiada terbaru, kata beliau. Tapi saya difahamkan ada beberapa laporan polis telah dibuat dan saya belum lihat laporan itu. Mungkin saya kena tunggu laporan jemaah menteri itu, katanya kepada pemberita di Kuala Kubu Baharu. Terdahulu, Fahmi yang juga Menteri Komunikasi ditanya mengenai status terbaru isu laporan berita itu. Berjaya Corp Berhad B Corp telah membuat laporan polis pada 26 April lalu dalam usaha untuk menjejaki sumber tidak dinamakan yang dipetik dalam laporan itu. B Corp sejak itu menafikan bahawa dakwaan bahawa rancangan sedemikian sedang dalam perbincangan. Dalam satu kenyataan, ia berkata sumber tersebut telah mencemarkan nama baik mereka dengan menyebarkan maklumat palsu dan ia percaya polis akan mengambil langkah perlu untuk menyiasat perkara itu. Menurut syarikat itu lagi, mereka percaya penerbitan berniat jahat itu mahu menyebabkan gangguan politik, menjejaskan kepercayaan orang ramai dan memesongkan persepsi orang ramai terhadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Syarikat itu juga menggesa Bloomberg dan The Edge Singapura yang memetik berita berkenan supaya membuang sebarang maklumat tidak tepat yang menyalahgambarkan pertemuan mereka dengan Anwar mengenai pemulihan projek mega berbilion ringgit di Johor tersebut.
Perdana Menteri juga menegaskan pembinaan kasino bukan sebahagian daripada pemulihan projek itu dan menggesa pihak berkuasa untuk mengambil tindakan yang perlu terhadap agensi berita itu. Selain BIKOP, Genting Malaysia Berhad juga menafikan laporan media mendakwa syarikat itu terlibat dalam perbincangan mengenai projek kasino berkenaan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, Bung Mokhtar dan isteri bebas kes rasuah RM 2.8 juta. Wow, diucapkan tahniah syabas kepada Bung Mokhtar dan isteri kerana kes rasuah ini telah selesai dan perintah bela diri Bung Mokhtar, istrinya, berkait kes rasuah RM 2.8 juta khilaf, kata laporan Sinar Harian. Mahkamah Tinggi di sini memutuskan Hakim Mahkamah Rendah yang mengarahkan Datuk Seri Bung Mokhtar Radin dan istrinya Datin Seri Zizi Izzati Abdul Samad membela diri atas tuduhan rasuah 2.8 juta sebagai salah ataupun sebagai satu salah laksana keadilan. Menerusi penghakiman yang bertarikh 20 April lalu, Hakim Datuk Azhar Abdul Hamid berkata, ini kerana ia bertentangan dengan keterangan dua saksi yang dikemukakan di Mahkamah Session di sini. Dua saksi ialah Madhi Abdul Hamid 45 tahun dan perunding unit amanah Nur Haili Ahmad Mokhtar 47 tahun, masing-masing selaku saksi pendakwaan ke-24 dan ke-25. Menurutnya, dua saksi utama pendakwaan itu dengan jelas menyatakan tiada unsur suapan berlaku dalam kes tersebut. Beliau berkata ketika pemeriksaan balas oleh pihak pendakwaan, saksi pendakwaan 24 menafikan kenyataan bertulis yang diberi semasa siasatan merupakan kejadian sebenar yang berlaku. Katanya, saksi itu juga menafikan bahawa RM 2.8 juta yang dibayar kepada Zizi Izzati selaku tertuduh kedua di Public Bank Taman Melawati adalah untuk tertuduh pertama Bung Mokhtar. Saksi pendakwaan ke-25 pula juga membuat pengesahan perkara sama bahawa tiada unsur suapan atau permintaan untuk hal sedemikian. Ini kerana tiada permintaan sedemikian daripada kedua-dua tertuduh yang mana saksi pendakwaan 25 ini seterusnya mengesahkan wang RM 2.8 juta yang dibayar kepada tertuduh kedua adalah bayaran pengenalan, kata penghakiman itu lagi. Walaupun tiada bukti berlaku rasuah berdasarkan keterangan saksi di mahkamah, Azhar berkata, Hakim Mahkamah Rendah tetap memilih untuk menerima kenyataan dua saksi yang direkodkan oleh SPRM. Berdasarkan isu tersebut, beliau berpendapat bahawa keputusan Hakim Mahkamah Rendah yang mendapati kes prima facie adalah jelas terkhilaf. Saya berpendapat, kata beliau, bahawa adalah sesuai dan wajar untuk Mahkamah Tinggi melaksanakan kuasa semakannya. Oleh itu, kedua-dua permohonan dibenarkan dan keputusan Mahkamah Session diketepikan. Ia digantikan dengan perintah pembebasan dan pelepasan tanpa meminta mereka membela diri, katanya. Pada 3 Mei 2019, Ahli Parlimen Kinabatangan itu didakwa atas dua pertuduhan menerima rasuah sebanyak 2.2 juta dan RM262.500 sebagai dorongan mendapatkan kelulusan Felcra untuk membuat pelaburan 150 juta ringgit dalam unit amanah publik mutual. Bung Mokhtar yang ketika itu pengerusi bukan eksekutif Felcra didakwa menerima rasuah daripada Madhi melalui Zizi Izzati di Public Bank Cawangan Taman Melawati antara jam 12.30 tengah hari dan 5 petang 12 Jun 2015. Ahli politik itu juga didakwa menerima suapan RM 335.500 daripada Nur Haili
di bawah nama Zizi Izati atas sebab sama dan di tempat serupa pada 19 Jun 2015. Pendakwaan terhadap Bung Mukhtar dikemukakan mengikut subsection 17 dalam kurungan E Akta SPRM dan boleh dihukum di bawah section 24 dalam kurungan 1 Akta sama. Section itu memperuntukkan hukuman penjara tidak lebih 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Zizi Izati pula mengaku tidak bersalah atas 3 tuduhan bersubhat dengan suaminya berhubung perkara itu. Pada 2 September 2022, Mahkamah Session memerintahkan pasangan suami isteri ini membela diri atas tuduhan berkenaan. Pada 7 Julai 2023, Mahkamah Rayuan memerintahkan Mahkamah Tinggi mendengar permohonan pengerusi BN Sabah ini dan Zizi Izati untuk menyemak keputusan Mahkamah Session yang mengarahkan pasangan itu membela diri. Pada 7 September tahun sama, Mahkamah Tinggi sini kemudian membenarkan permohonan semakan pasangan ini berhubung keputusan berkenaan. Susulan keputusan itu, Hakim Datuk Azhar Abdul Hamid melepas dan membebaskan pasangan suami isteri itu daripada tuduhan berkenaan. Susulan itu, pendakwaan memfailkan rayuan pada 18 September berhubung keputusan pembebasan mereka dan Mahkamah Rayuan menetapkan 29 Julai depan bagi mendengar rayuan tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Seleweng duit zakat RM 9.62 juta. Pasangan suami isteri bebas dengan jaminan. Wow, ini bukan satu laporan yang biasa-biasa. Ini laporan yang luar biasa. Bayangkan pasangan suami isteri menyeleweng duit zakat berjumlah 9.6 juta ringgit. Ini bukan sedikit, ini satu jumlah yang banyak. Dipetik dari Info Rakyat, suami isteri yang sebelum ini direman dalam siasatan kes penyelewengan dalam kutipan zakat Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak. Sebanyak RM 9.62 juta ringgit telah dibebaskan dengan jaminan mahkamah hari ini. Magistrate Farah Nabiha Muhammad dan telah membenarkan permohonan polis untuk membebaskan lelaki berusia 50 tahun itu. Saudara-saudara sekalian, lebih menggemparkan kita lagi ialah wanita berusia 53 tahun tersebut telah dibebaskan dengan jaminan bond sebanyak RM50,000 bagi setiap individu mengikut Seksyen 118 Kanun Tata Cara Jenayah. Menurut laporan Sinar Harian, pasangan tersebut tiba di Mahkamah Magistrat Ipoh pada jam 9.30 pagi bersamaan dengan pendampingan polis dan telah dibebaskan dalam masa 20 minit. Pasangan tersebut telah direman selama 10 hari bermula dari 6 Januari lalu untuk membantu siasatan mengikut Seksyen 406 Kanun Keseksaan yang melibatkan pecah amanah. Penangkapan mereka dilakukan oleh pasukan dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman dan IPK Perak di Kuala Lumpur selepas MAPK membuat laporan. Siasatan awal mendapati suspek terlibat dalam transaksi kutipan secara dalam talian dan didakwa gagal mendepositkan zakat sejak Mac hingga September tahun lalu. Wah, ini boleh tahan jugalah kan, berani juga, perbuatan yang sangat berani. Seleweng duit zakat RM 9.62 juta. Pasangan suami isteri bebas dengan jaminan. Dipetik dari Info Rakyat. Saudara-saudara sekalian, suami isteri yang sebelum ini direman dalam siasatan kes penyelewengan dalam kutipan zakat Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak sebanyak 9.62 juta ringgit telah dibebaskan dengan jaminan mahkamah hari ini. Mereka yang berusia 50 tahun dan 53 tahun itu telah diberikan dengan jaminan bond sebanyak RM50,000 bagi setiap individu mengikut Seksyen 118 Kanun Tata Cara Jenayah. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, berita yang kita tunggu-tunggu
yaitu Bikop buat laporan polis mahu sumber berita Bloomberg dijejaki. Yang ini betul-betul kita tunggu. Beberapa hari yang lepas, Bloomberg telah menerbitkan satu laporan kononnya akan dibina kasino. Kononnya ada perbincangan mau membina kasino di Forest City di Johor. Tetapi Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, telah menafikannya. Menteri Besar Johor pun telah menafikannya. Bikop pun telah menafikannya. Dan netizen mengambil alih. Mereka kata, dari mana Bloomberg mendapat sumber itu? Dari mana maklumat diperoleh? Kata mereka, tidak mungkin Bloomberg dapat sesuatu kalau tiada orang yang konon menjadi sumber. Jadi sebab itulah, ramai netizen mahu supaya terutamanya Bikop menyaman Bloomberg atau menjejaki sumber supaya boleh disaman. Akhirnya benar-benar terjadi dan kita bersyukur kerana Bikop sudah buat laporan polis dan mahu supaya sumber berita Bloomberg dijejaki. Jadi habislah sumber yang memfitnah itu. Berjaya Corporation Berhad, Bikop, telah membuat laporan polis pada 26 April lalu dalam usaha untuk menjejaki sumber tidak dinamakan yang dipetik dalam laporan Bloomberg mengenai rancangan. Kononnya, pengasas syarikat itu, Vincent Tan, sedang mengadakan perbincangan untuk menubuhkan sebuah resort kasino di Forest City bernilai 100 bilion ringgit, 100 bilion Amerika Syarikat dolar bersamaan dengan 477.60 bilion ringgit. Bikop itu sejak itu menafikan dakwaan bahawa rancangan sedemikian sedang dalam perbincangan. Dalam satu kenyataan semalam, ia berkata, sumber tersebut telah mencemarkan nama baik mereka dengan menyebarkan maklumat palsu dan ia percaya polis akan mengambil langkah perlu untuk menyiasat perkara itu. Kami dengan hormatnya menggalakkan mana-mana penerbitan supaya lebih berhemah sebelum membuat sebarang dakwaan tanpa pengesahan terlebih dahulu, kata kenyataan itu. Menurut syarikat itu, mereka percaya penerbitan berniat jahat itu mahu menyebabkan gangguan politik, menjejaskan kepercayaan orang ramai dan memesongkan persepsi orang ramai terhadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Penerbitan berniat jahat sebegitu diburukan lagi dengan fakta bahawa tidak ada agensi berita yang melakukan sebarang percubaan untuk mengesahkan atau menyemak kebenaran dan ketepatan kenyataan dalam artikel itu sebelum menerbitkannya. Ini terutamanya kenyataan itu dikaitkan dengan sumber yang tidak dinamakan, kata Bikop. Syarikat itu juga menggesa Bloomberg dan The Edge Singapura yang memetik berita berkenan supaya membuang sebarang maklumat tidak tepat yang menyalahgambarkan pertemuan mereka dengan Anwar mengenai pemulihan projek mega berbilion ringgit di Johor tersebut. Perdana Menteri juga menafikan bahawa penubuhan kasino adalah sebahagian daripada pemulihan projek dan menggesa pihak berkuasa untuk mengambil tindakan yang perlu terhadap agensi berita itu. Kami ingin mengulangi dan menjelaskan bahawa pengasas kami, Vincent Tan, tidak terbabit dalam sebarang rundingan dengan mana-mana pihak yang dilaporkan. Ini termasuk Anwar dan Lim Kok Teh dari kumpulan Genting. Begitu juga dengan sebarang wakil yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atau Seri Paduka sendiri, kata Bikop. Selain Bikop, Genting Malaysia Berhad juga menafikan laporan media bahawa syarikat itu terlibat dalam perbincangan mengenai projek kasino di Forest City. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa komen daripada netizen setuju dengan tindakan Bikop supaya menyaman sajalah kalau dapat saman cepat-cepat media asing yang buat fitnah ini. Ada berani? Berani ke kalau tiada kita harap supaya kaki sumber yang tidak tepat itu dapat dijejaki. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus selepas ini.